Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita berada di hari terakhir Train the Trainer di Tanya Hotel Cyberjaya, dan pada hari ini kita nak berkongsi sikit satu perspektif, sebab kadang-kadang Uzdi, saya dapat juga feedback ataupun komen daripada rakan-rakan trainer. Dia kata dekat market sekarang ada lebih daripada 30,000 certified trainer, HRDF certified trainer, termasuk yang exemption. Jadi kebanyakan yang kata kenapa Access Ideas nak buat lagi trainer ni, sedangkan kita akan mewujudkan satu red ocean, banyak saingan dalam bidang latihan ni. Jadi Access Ideas sendiri sebenarnya melihat kepada kita punya tagline adalah make training accessible. Kita nak jadikan latihan ini dapat sampai ke seluruh pelosok negara, dan mungkin insya-Allah satu hari nanti dunia, dengan satu vision, iaitu kita nak pastikan semua orang ada akses kepada latihan yang berkualiti. Jadi kita pun dalam program trainer ni kita nak increase kualiti para trainers. Tapi yalah, bila ada komen macam tu, apa pendapat Rusdi? Okay, first of all kita kena tengok in a holistic point of view jugalah. Kalau kita tengok pada 30,000 trainer yang ada dalam market, the first question yang kita kena tanya ni, out of 30,000, how many are actually active doing training? Betul. Okay? Sebab kita tahu ada setengah orang ni dia jadi trainer sebab pada waktu tu mungkin dia rasa dia perlu, dia certification. Lepas tu after a few years dia cakap tak apalah, saya selesa buat apa yang saya buat, jadi saya tak perlu beralih untuk fokus on training. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa ramai yang subject matter expert yang dekat luar sana yang berpeluang untuk buat training dan claimable. Sebab kadang-kadang kita tengok benda-benda macam ni, dia nak buat tapi dia tak boleh claim, jadi klien tak boleh nak engage dengan dia just because they are not claimable under HRDF. So kadang-kadang kita rasa rugi sebab dia orang ni ada kepakaran, they have the experience. So kepakaran satu hal, kita boleh dapat secara akademik ni senang, but the experience, the sharing of experience, the sharing of the arts behind what they do, yang kita kadang-kadang susah nak dapat. All the lessons learned over the years kan, dah banyak tahun berpengalaman buat sesuatu, subject matter expert, dia boleh buat task ataupun satu-satu kemahiran tu, tapi mungkin nak impart knowledge ni, nak mengajar orang lain tu, dia perlu skill set yang berbeza. Correct. Sebab setengah orang ni, kalau kita tengok in any industry, there are a lot of people, nombor satu, dia tahu, tapi dia tak reti nak, ataupun dia tak mampu nak share, or dia tak mampu nak sampaikan apa yang dia tahu tu, just because of kekurangan skill sets of delivery, kekurangan skill sets of macam mana nak engage orang supaya orang dapat apa yang dia nak. So to me, if they have gone through TTT and they have the skill sets of delivery, they have the skill sets of susun atau design training, macam mana nak sampaikan dengan efektif, that would be beneficial for not just kita tengok certain industry, but secara keseluruhannya we can also bawa benda yang tak ada dekat negara lain. They can at least do this, and satu, naikkan nama Malaysia lah. Betul. Contoh yang macam kita bincang tadi pun, one of it is contoh dalam sektor pembuatan batik, ataupun craft tangan. Benda ni kadang-kadang kita tengok, alah, pergi je lah belajar, but the thing is, maybe ada certain company yang nak commercialize, but they want to have that opportunity to claim so that they can impart the knowledge and skills kepada staff dia. So having a lot of trainers yang certified ni memberi peluang supaya diorang dapat claim and dapat hasilkan tenaga kerja yang mahir. Betul. Saya pun satu lagi aspek yang mungkin ramai orang membayangkan trainer-trainer ni dapat sijil, certification, certified untuk latih orang lain. Tapi sebenarnya kalau kita di certified ataupun belajar konten, dapat dengan keupayaan kita untuk melatih tu, boleh juga digunakan untuk melatih internal staff kita, pekerja-pekerja dalaman kita. So bayangkan macam di Sarawak mungkin ada banyak industri yang membuat kek lapis,
Sarawak. Itu satu technical skill yang mungkin dia nak, secret recipe dia yang dia nak pastikan dalam syarikat dia tu konsisten pembuatan dan sebagainya. Mungkin yang mahir tadi boleh belajar ataupun attend trainer-trainer untuk jadi certified trainer, supaya dia boleh memastikan knowledge tu is kept within the organisation dan dia dapat impart. Dan sebenarnya ni mungkin ramai yang tak tahu, mereka yang certified walaupun dia sebagai internal trainer, company juga boleh menjalankan latihan dan claim untuk perbelanjaan semasa latihan tu. Jadi bukan saja untuk nak jadi trainer dan nak train orang lain kat luar. Kadang-kadang syarikat pun mungkin boleh lihat dalam aspek memastikan knowledge, experience, tacit knowledge tu, the ability, the learning, the arts tu semua dapat di sustain dalam organisasi dengan membolehkan orang yang ada kemampuan ini belajar skill set bagaimana merancang, menstrukturkan konten dan juga deliver. Jadi bukan saja untuk trainer. Jadi mungkin sebagai saranan kata-kata akhir daripada Rusdi untuk yang menonton video ni, bagaimana, adakah pada saya trainer-trainer ni bukan untuk trainer saja, sebab isi dia tu pelbagai. Rusdi macam mana? Okey, bagi saya kalau kita tengok balik, nak atau tak ada orang boleh paksa. Betul. Now the thing is, kalau we want to move forward dalam whatever industry, education is one of the core. Yeah. So to me, kalau kita ada banyak pengalaman tapi kita tak ada platform untuk sampaikan dengan structured. Betul. So TTT is one of the best place untuk orang dapatkan platform ni. Yeah. Buangkan misconception bahawa kalau dah masuk TTT ni you akan jadi freelance trainer, you kena kerja dengan training provider. No, it's bigger than that. Yeah. Right? So siapa-siapa yang rasa ada kemahuan, you have that intention of I want to make some contribution in terms of knowledge, Betul. skills or education. Betul. But you rasa dah tak boleh nak ambil diploma pendidikan and everything. This is one of the best way that you can actually contribute back in terms of education, knowledge and skills. Betul. So siapa-siapa yang rasa nak ambil TTT tapi masih ragu-ragu, my invitation would be try. Pergi je, Kedah je. Betul. And then see what you can take away, and then how you can actually use this knowledge, skills and also apa yang you belajar dalam TTT ni, make it work, not just for your community, your organisation, but personally. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia masuk TTT, dia tak buat training. Tapi bila balik ke rumah, dia boleh gunakan benda ni macam mana nak bantu anak dia. Community. Community. Kadang-kadang setengah orang, okay, when we talk about awal tadi tajuk dia is create more persaingan. The thing is this, kita ramai ke orang yang mahir dalam pengurusan keluarga, kan? So contoh yang mudah, pengurusan keluarga, ramai ke orang yang mahir, and berapa ramai orang yang betul-betul tahu, ada knowledge tapi dia tak mampu nak sampaikan. So this is something yang kalau kita tengok pada one perspektif dia, memang nampak macam ini mungkin merugikan market. Betul. But how big is the market? How many markets do we have? Betul. So kita kena tengok secara menyeluruh, holistik tu, so that we can see a lot more perspective. Betul. Dan bagi saya satu lagi point yang Rusdi mention tadi ialah kadang-kadang kita mungkin nampak dalam skop negara kita, tapi sebenarnya knowledge ni kita boleh jadikan satu bahan ekspor. Sebagai satu nation, Malaysia boleh jadi negara, sebab kita sebagai satu negara telah mencapai satu status yang sangat membanggakan, dan kita sebenarnya boleh impart knowledge ni kepada negara dunia ketiga dan negara membangun yang lain. Trainer-trainer kita, subject matter expert kita boleh sebenarnya dijadikan ekspor negara, satu contribution. Dan satu lagi, saya dulu belajar dekat Jepun, jadi saya dah nampak Jepun ni memang secara puratanya jangka hayat dia panjang, dan ramai orang tua yang masih mampu berkhidmat, contribute pada masyarakat. Jadi kita Malaysia pun orang kata menghampiri atau sedang bergerak ke arah aging nation, negara yang menua, ramai rakyatnya sudah berusia. Mungkin dari segi fizikal kita tak mampu buat kerja tu, ataupun mungkin sudah evolve persekitaran dan sebagainya.
adalah baik untuk mereka-mereka yang berpengalaman ni belajar untuk impart the knowledge kepada generasi-generasi akan datang, supaya generasi akan datang boleh pick up and learn from those lessons dan mungkin create something new. Jadi sekali lagi terima kasih Rusdi kerana dapat meluangkan masa, dan jarang-jarang kita dapat jumpa Rusdi secara face to face. Dia di Sarawak sana. Tetapi insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan cuba tambahkan lagi perkongsian ini. Dan sekiranya macam saranan tadi, invitation tadi, sekiranya anda rasa nak explore keupayaan untuk impart knowledge dan rasa tanggungjawab tu, mungkin bolehlah cuba untuk attend trainer. Jadi terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.